Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa yang saya hormati sekalian. Saya Masa Bayu. Hari ini saya mengambil lagi kesempatan yang ada untuk berkongsi satu persoalan yang saya lihat merupakan satu topik yang perlu dikongsikan dengan tuan-tuan dan perempuan semua. Alhamdulillah, saya sihat walafiat dan masih lagi dengan tugasan-tugasan yang takkan pernah selesai selagi kita mempunyai nafas. Usaha itu perlu kita teruskan. Jadi saya masih lagi dengan usaha saya, dan cuaca di Turki dah mula sejuk sedikit, ya. Belumlah terlalu sejuk, tapi dijangkakan hujung bulan 9 ni sejuk tu dah datang balik lah. Bahkan minggu depan cuaca katakan sekitar dalam 20 ke bawah ataupun lebih-lebih pun dalam 21-22. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hari ini saya nak mengajak tuan-tuan dan puan-puan merenung kembali apa yang telah saya sampaikan di dalam siri-siri video-video saya yang lepas-lepas. Jadi saya menerima begitu banyak pertanyaan tentang apa yang dikongsikan itu, bagaimana praktikalitinya, ya, bagaimana pelaksanaannya. Bercerita tentang riset akhir zaman, bercerita tentang akhir zaman, kisah Imam Mahdi, kisah Dajjal dan berbagai lagi. Tetapi akhirnya tetap berbalik kepada apakah peranan kita dan apakah manfaat yang boleh kita perolehi daripada kisah-kisah yang saya sampaikan. Jadi saya nak bawa tuan-tuan dan puan-puan kepada usaha, ya, usaha yang telah saya lakukan, yang telah saya laksanakan selama ini. Mana yang belum mengenali saya, ingin saya perjelaskan, saya merupakan seorang penyelidik. Saya adalah seorang saintis yang juga merupakan academician yang membuat kajian demi kajian di dalam berbagai bidang. Tetapi saya menjuruskan kepada pemerhatian saya, pengkhususan saya kepada Al-Quran sepenuhnya dan hubungan dengan alam sekeliling, dan diterjemah di dalam konsep dan bentuk saintifik. Dalam arti kata lain, saya lebih mencenderung kepada penyataan secara saintifik kepada setiap penjelasan-penjelasan yang ada dalam Al-Quran. Kerana hakikatnya bagi kefahaman saya, membaca itu satu perkara yang menjadi mudah kepada semua, tetapi yang memberatkan kita adalah bagaimana nak melaksanakan apa yang kita baca, bagaimana kita nak melakukan atas apa juga kefahaman ataupun pengetahuan yang kita perolehi. Maka di sini tuan-tuan dan puan-puan, sebagaimana saya katakan tadi, saya banyak melakukan kajian-kajian, dan daripada usia saya muda lagi, daripada saya muda lagi, saya telah melakukan begitu banyak penerokaan kajian-kajian sains dan teknologi, dan ianya bukan sebagai satu theoretical, tapi saya banyak terlibat di dalam kajian dan juga penyelidikan, dan kemudian kepada apply science, kepada pelaksanaan jentera, contohnya equipment, machine, sistem. Jadi saya membangunkan teknologi-teknologi, semua itu saya fahamkan daripada kajian yang berteraskan kepada Al-Quran, dan di situ datangnya ilmu yang dinamakan alam teologi. Alam teologi itu saya namakan pada tahun 2006, ya, setelah saya pulang daripada luar negara, pulang daripada Timur Tengah ke Malaysia. Hari yang saya jejakkan kaki ke Malaysia itu, saya telah menamakan ilmu itu alam teologi. Jadi ia satu perjalanan yang sangat panjang, yang sangat jauh, dan ia berteraskan kepada sentiasa ada ujian-ujian makmalnya, ujian lapangan, pengkajian secara khusus dengan formula-formula yang dibina, agar ianya dapat dibangunkan dalam satu sistem yang lengkap yang boleh difahami secara umum, bukan sesuatu yang difahami secara kompleks,
tetapi ia lebih kepada penyataan yang bersifat layman. Semua orang boleh faham kerana ia mempunyai formulanya, mempunyai atur caranya, SOP-nya. Okey, itu tugas saya. Jadi setelah itu saya terlibat di dalam beberapa pengkajian dan juga pelaksanaan. Ya, saya bukanlah duduk di dalam lab sahaja atau dalam makmal saja, saya melakukan kajian lapangan dan membangunkan beberapa teknologi. Di antaranya saya terlibat di dalam pembangunan aviation, teknologi angkasa, dalam kajian tentang teknologi ICT, ya, dan jentera dan berbagai lagi, dan semua itu aplikasi yang telah pun dilaksanakan. Ya. Okey, apa yang saya nak jelaskan kepada tuan-tuan dan puan-puan adalah pelaksanaan. Jadi saya ditanya apa sebenarnya yang PAL nak sampaikan dengan menyatakan tentang banyak perkara berkaitan tentang akhir zaman dan sebagainya. Kerana saya nak menjelaskan bahawa kita perlu memiliki keupayaan. Keupayaan secara fizikal, mental kita dan keilmuan untuk kita melakukan perubahan-perubahan, tapi dalam masa yang sama kita tidak menolak yang lain itu sebagai satu bentuk penyatuan. Dalam arti kata lain, dunia hari ini dikuasai oleh mereka-mereka yang menguasai ilmu. Teknologi-teknologi dibangunkan di dalam semua sudut, di dalam bidang-bidang yang berkait tentang angkasa lepas, ya, tentang tenaga, tentang komunikasi, ICT, tentang pertanian, apa juga bidang-bidang kehidupan yang perlu kita laksanakan sentiasa berbalik kepada teknologi. Maka teknologi inilah yang akan mencorak perubahan-perubahan, peradaban-peradaban bagi setiap empire ataupun setiap komuniti masyarakat zaman berzaman. Tuan-tuan dan puan-puan, lihat sejarah di mana sekalipun yang akan menjelaskan kedudukan bagi mana-mana bangsa hebat di dunia adalah kerana dia menguasai teknologi. Dan teknologi itu dikuasai daripada pengetahuan ilmu yang dia miliki. Maka ini yang akan merubah, ya, Empire Roman contohnya, dengan kehebatannya membina bangunan-bangunan dan membina jalan-jalan yang menghubungkan wilayah dengan wilayah sehingga mampu dia menguasai. Begitu juga dengan sejarah Empire Parsi, ya, China dan banyak lagi yang semuanya berkait tentang hubungan dengan ilmu, dan daripada situ dibangunkan teknologi. Malah hari ini kita lihat begitu banyak sekali negara-negara di sebelah barat, ya, khususnya yang menguasai teknologi, kemudian telah ada peralihan kepada sebelah Asia sebelah timur. Contohnya negara Jepun, negara Korea, ya, negara China lebih-lebih lagi telah mula mencorak satu peradaban baru kerana ia berbalik kepada keupayaan menguasai teknologi. Jadi apa kaitannya pada siri kita hari ini, tuan-tuan dan puan-puan? Itu yang saya fikirkan dan itu yang saya laksanakan. Kerana saya melihat hidup saya sebagai seorang saintis, sebagai seorang ilmuwan yang berteraskan kepada tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Daripada usia remaja saya ingin melihat pembangunan teknologi-teknologi yang dapat mencorak dunia tetapi berteraskan kepada hablum minallah dan hablum minannas. Ini yang perlu diterapkan. Dan saya mempunyai keyakinan bahawa kita, khususnya umat-umat Islam di mana juga di atas muka bumi ini, mempunyai kelebihan. Kenapa? Kerana di situ datangnya satu perkara yang tidak ada pada yang lain, iaitu Al-Quran. Dan diutuskan Rasulullah SAW kepada kita, menunjuk cara kepada kita bagaimana kita dapat melaksanakan kehidupan kita dalam semua aspek. Dan dalam Al-Quran juga mempunyai begitu banyak formula-formula yang boleh dipraktikkan di dalam pembangunan teknologi contohnya. Kenapa penting dalam aspek hari ini ingin saya jelaskan tentang teknologi? Kerana ia berkait rapat tentang maruah kita, tuan-tuan dan puan-puan. Berkait rapat tentang kedudukan kita sebagai umat Islam. Bukan untuk kita menghancurkan mana-mana pihak, tetapi mengambil kedudukan kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai umat Islam yang akan mencorak keharmonian di atas muka bumi. Tetapi kalau kita tidak memiliki keupayaan teknologi,
bagaimana ingin kita lakukan. Maka di sinilah peranan-peranan itu datang dalam diri saya. Saya kata saya perlu mencari jalan keluar. Dan daripada situlah saya telah terlibat di dalam beberapa bidang, dan saya melakukan beberapa pembangunan teknologi. Alhamdulillah, saya telah berjaya, tuan-tuan dan puan-puan. Cuma kejayaan saya itu atas dasar untuk membuka satu ruang, tetapi untuk pelaksanaan secara total, insya-Allah saya yakin akan berlaku. Kerana apa yang saya jelaskan di sini bukan untuk menafikan teknologi yang sedia ada, tetapi untuk mengembalikan teknologi yang berteraskan kepada Al-Quran. Itu yang akan menjadikan kekuatan kepada kita. Teknologi Al-Quran yang akan memberikan kemakmuran di atas muka bumi. Persoalannya bagaimana dan di manakah ianya untuk dipraktikkan. Kerana hari ini kemana juga kita pergi, kita banyak melihat begitu banyak persoalan-persoalan yang bercerita tentang akhirat yang dibentangkan. Tetapi keupayaan kita di atas muka bumi untuk melakukan perubahan dan menggerunkan musuh-musuh tidak kita miliki. Segala bentuk teknologi yang dimiliki hari ini adalah kita membeli daripada pihak-pihak yang menghancurkan kita. Maka bagaimana untuk kita kembalikan diri kita kepada satu tempat yang sepatutnya? Maka tidak ada cara yang lain, kita kena membangunkan teknologi. Teknologi yang berteraskan kepada La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk itu saya telah bangunkan pembangunan sistem komputer pada tahun 1997-98 lagi telah saya bangunkan sewaktu saya di Cyberjaya lagi, dan telah pun dapat saya kembangkan. Tetapi ada kisah yang di sebaliknya itu menyebabkan pembangunan ini terpaksa saya hentikan dulu dan saya berhijrah ke luar negara. Kemudian daripada situ saya telah melakukan lagi berbagai-bagai pembangunan, dan pada tahun 2006 saya dibawa pulang oleh mantan Perdana Menteri Malaysia, iaitu Tuan Abdullah Ahmad Badawi, untuk kembali ke Malaysia untuk membantu bersama-sama dengan beliau dalam aspek bagaimanakah memodalkan insan. Itu datangnya persoalan pembangunan insan dalam era pemerintahan Tun Abdullah Ahmad Badawi, untuk memodalkan semula insan itu ke arah keupayaan, bukan sekadar bercerita tentang tauhidnya, tetapi bercerita bagaimana sumbangannya dari segi aspek pembangunan dunia pada teras Al-Quran dan Sunnah. Maka di situ, tuan-tuan dan puan-puan, telah saya lakukan beberapa pembangunan. Dan apabila saya ditanya oleh Tun Abdullah Ahmad Badawi dalam perbincangan yang saya lakukan, saya ada perbincangan dia dengan Tun tersangat-sangat lama, dan dia umpama ayah kepada saya, kerana jiwa dan pemikiran beliau yang saya temui tidak ada pada pemimpin-pemimpin lain. Minta maaf, bukan saya nak menghina pemimpin yang lain. Saya merantau membawa diri kerana saya menginginkan suatu suasana yang boleh memberikan saya ruang untuk saya berkarya. Tetapi apabila saya bertemu dengan kebanyakan pemimpin, tidak ada satu pemimpin pun yang dapat memegang atau menerima pandangan ataupun pendapat saya. Jadi yang menerima saya, bahkan menyokong dan membawa dan memberikan perlindungan kepada saya, adalah Tun Abdullah Ahmad Badawi, Pak Lah. Jadi itu yang saya katakan tadi, saya mempunyai hubungan rapat dengan beliau, dan beliau bertanya dengan saya, dalam satu waktu yang sangat panjang. Ya, saya ke pejabat beliau. Kemudian itu cerita yang lain lah, ya, saya tak nak cerita terlalu banyak. Tetapi apa yang saya ceritakan di sini, apabila beliau bertanya dengan saya, bagaimanakah caranya untuk kita ubah, untuk mengembalikan keupayaan umat Islam di atas muka bumi? Itu Pak Lah tanya pada saya. Maka saya beritahu kepada Pak Lah, pertama sekali Pak Lah, ubah di sini dulu. Mindsetnya harus diubah dulu. Kita orang-orang Melayu khususnya, harus diubah pola pikiran kita. Harus diubah segala cara kita berfikir. Itu yang akan dapat membangunkan semula. Kerana tidak ada lagi cara yang lain kecuali kita dengan meletakkan keupayaan akal, yakni akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita itu kepada tempat yang sebaiknya. Maka itu yang saya jelaskan kepada beliau. Jadi saya diminta oleh beliau untuk melakukan sesuatu. Ini sejarah lama, ya. Saya terpaksa bukalah kerana usia saya pun dah bukan muda lagi, dan saya baru-baru ni melihat video Pak Lah dalam keadaan yang amat saya sedih lah. Saya tak dapat nak berjumpa dengan beliau, tapi legasinya akan saya sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Apakah legasinya? Beliau ingin melihat anak bangsa, khususnya orang Melayu,
menjadi pemimpin dunia. Itulah perkataan beliau kepada saya. Pertama kali saya berjumpa dengan beliau di pejabatnya di tingkat 5. Itu pernyataan beliau kepada saya. Tolonglah, berikanlah jalan bagaimana kita dapat mengembalikan umat manusia ini, khususnya orang Melayu ini, menjadi peneraju kepada pembangunan. Kerana beliau berkata kepada saya, beliau berpegang bahawa orang Melayu layak untuk menjadi pemimpin dunia. Itu katanya. Jadi ini legasi dia. Jadi untuk pendekkan kisah ini, maka saya telah melakukan satu perjanjian dengan beliau untuk menyatakan kepada Tun Abdullah Ahmad Badawi, baiklah, saya katakan saya akan melakukan sesuatu. Setelah melakukan begitu banyak kajian-kajian yang berpuluh tahun, tapi kali ini saya akan lakukan sesuatu untuk mendapatkan ruang kepada apa yang beliau inginkan. Maka di situ saya telah mengeluarkan semula kajian-kajian neuroscience. Kajian neuroscience adalah kajian otak. Bagaimana keadaan otak, bagaimana otak manusia berfungsi, bagaimana neuron-neuron itu berkembang, bagaimana sinapsa itu bergabung, dan bagaimana segala arahan-arahan itu disampaikan kepada semua panca indera, dan bagaimana neuron-neuron manusia itu mempunyai satu keunikan yang sangat luar biasa, tetapi harus difahami dengan cara yang lebih jelas, dengan cara yang saintifik. Maka di situ saya telah membangunkan satu kajian khusus yang sebenarnya saya dah lakukan sebelum itu, tetapi zaman Pak Las saya lengkapkan, dan disitulah lahirnya end-to-end neuroscience. Merupakan satu disiplin sains yang berteraskan kepada Al-Quran, yang dikaji secara khusus bagaimanakah sebenarnya kejadian otak manusia. Dengan cara itu, maka kita dapat mengembalikan semula keupayaan mental, keupayaan otak manusia itu, akal manusia itu kepada satu laras yang sangat tinggi, yang laras yang dapat menjadikan kita bangsa atau manusia yang mempunyai kapasiti yang dapat bersaing dengan mana-mana bangsa dunia. Jadi bukan soal semangat, tetapi bagaimana mindset itu dapat diubah. Kena ubah mindsetnya dulu. Maka di situ ni end-to-end neuroscience telah saya kembangkan. Dan apa yang kami lakukan, dan saya lakukan pada waktu itu, saya telah mengambil beberapa orang graduan-graduan universiti untuk saya latih menjadi saintis-saintis yang boleh memberikan sumbangan semula kepada masyarakat. Dan saya telah melakukan kajian tersebut secara tersembunyi kerana kita tidak buka secara lapangan, dengan melakukan latihan-latihan berbagai dan membelanjakan modal yang sangat besar yang saya keluarkan, berjuta tuan-tuan dan puan-puan. Dan daripada situ akhirnya kita telah melengkapkan dalam tempoh 1 tahun saja. 1 tahun saja selepas saya memberikan janji kepada Tun Abdullah Ahmad Badawi, 1 tahun saja alhamdulillah sistem itu siap. Dan sistem itu telah kita lakukan pelaksanaannya di semua kaki tangan kerajaan. Kita bermula dengan JPA, kemudian kita mulakan juga dengan Kementerian Luar, kita mulakan dengan IDFR, kita buat dengan Kementerian Pendidikan, dan kita buat juga dengan AG. Waktu itu AG adalah Tan Sri Gani Patail. Boleh rujuk dengan beliau kalau benda ni saya katakan saya mereka-reka cerita. Dan Masya Allah tuan-tuan dan perempuan, sangat besar, dan tuan-tuan boleh bertanya dengan sesiapa yang pernah mengikuti program ini, yang telah menyebabkan keupayaan EQ dan IQ, keupayaan akal mereka menjadi satu lonjakan yang sangat besar. Kenapa ini penting tuan-tuan dan perempuan? Kerana keupayaan akal kita akan menentukan bagaimana corak kita berhadapan dengan mana-mana pihak. Kita dah ada kekuatan jiwa. Saya yakin orang Melayu tidak ada kurangnya semangat. Sangat hebat, sangat kuat. Tetapi kita nak seimbangkan dengan keupayaan akal ni pula. Maka saya bangunkanlah sistem itu dan bekerjasama dengan UTM. Kita bekerjasama dengan IRDA di sebelah Johor, dan Jabatan Pelajaran di Johor untuk membangunkan satu program khas di wilayah Iskandar dengan adanya 1000 orang pelajar dan tak silap saya 100 orang guru, untuk kita bangunkan satu program bagaimana kita nak ubah. Kita ambil pelajar-pelajar yang bermasalah dan kita lakukan program ini yang kita namakan waktu mindset, untuk kita ubah pelajar-pelajar yang ada masalah akademik, pelajar-pelajar yang ada masalah-masalah dari segi sosial. Subhanallah, mereka itu telah dapat kita ubah dengan secara total. Dan kita jalankan juga di Brunei, kita buat di Indonesia,
Ya, kita lakukan juga di banyak negara-negara yang berminat dengan usaha yang telah kami bangunkan, yang saya bangunkan. Tetapi bila sampai satu waktu, apabila Pak Lah tidak lagi mentadbir sebagai Perdana Menteri, maka usaha saya terpaksa dihentikan kerana, minta maaf cakaplah kepimpinan selepas itu tidak melihat, mungkin tidak jelas dengan apa yang saya sampaikan. Dan apabila saya berjumpa dengan mantan Perdana Menteri yang sebelum ini, iaitu selepas Tun Muhammad Dawi, saya jelaskan kepada beliau, mungkin beliau tidak saya tidak menyalahkan beliau, tidak nampak apa yang saya nyatakan ini. Maka saya ambil keputusan untuk bertemu kembali dengan Pak Lah, beritahu dengan beliau bagaimana urusan ini. Maka Pak Lah memberi saya keputusan, buatlah apa yang baik. Maka saya telah berhenti daripada kerjasama secara langsung dengan pihak kerajaan, dan saya membangunkan pusat pembangunan saya sendiri. Saya cuba usahakan, saya cuba cari begitu ramai pihak, universiti yang sebelum ini bekerjasama dengan saya, JPA contohnya. Tetapi saya lihat itu agak sukar kerana untuk melakukan pembangunan itu perlukan ada kerjasama dengan ramai pihak. Kerana ia ada classroom, kena ada tenaga pengajar, kena ada mereka-mereka yang terlatih. Maka itulah akhirnya kita membuat pembangunan-pembangunan seterusnya. Kita lihat perlu ada satu anjakan yang baru. Tuan-tuan dan puan-puan, anjakan itu dah sampai. Hari ini saya telah siapkan satu sistem brain exercise yang telah saya lengkap dalam bentuk digital. Kajian 25 tahun tuan puan-puan telah saya lengkapkan dalam bentuk latihan yang berbentuk digital seperti games. Tetapi bukan games yang menyebabkan anak-anak tuan-tuan dan puan leka, tetapi akan mula mengembalikan keupayaan mereka dari segi neuronnya, bagaimana dia berkembang, bagaimana dia dapat menyantun semula diri mereka dan menjadikan mereka itu anak-anak yang cemerlang, anak-anak yang mempunyai akademik yang bagus dan sasiah yang bagus. Kan dengan di Indonesia dengan pesantren-pesantren telah menunjukkan satu keupayaan yang luar biasa tuan-tuan dan puan-puan. Jadi di sini tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan-tuan dan puan-puan ingin melihat perubahan, saya dah lakukan apa yang perlu saya lakukan. Kenapa saya katakan begini? Kita kena ubah ni dulu. Maka saya cari jalan. Apakah teknologi otak manusia yang perlu kita bangunkan? Apabila kita mempunyai keupayaan otak yang tinggi, maka kita akan menguasai apa juga perkara yang di sekeliling kita. Dan lebih-lebih lagi, keupayaan itu kita landaskan kepada Al-Quran dan Sunnah. Tuan-tuan dan puan-puan, bantu saya dalam menjelaskan keupayaan kita sebenarnya. Saya tidak meminta apa-apa daripada tuan-tuan dan puan-puan, tapi sampaikanlah kita dah ada satu teknologi otak yang tidak ada di mana-mana dunia ini lagi yang memiliki selengkap yang kita miliki, yang telah pun saya siapkan dan telah pun saya sempurnakan dalam bentuk digital. Inilah masanya. Inilah jawapan kepada yang bertanya kepada saya, apa yang mampu kita buat, bagaimana kita nak majukan diri kita. Kita tidak akan dapat majukan diri kita tuan-tuan dan puan-puan kecuali kita melakukan perubahan mental kita, perubahan minda kita, mindset kita kepada keupayaan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita. Dia bukan boleh datang tiba-tiba, kena ada latihan. Apa yang kita lakukan semua ada latihan. Maka telah saya lengkapkan sistem neuroscience yang lengkap berdasarkan kepada alam teologi yang telah dibangunkan. Maka tuan-tuan dan puan-puan, ada semua jawapan itu apabila tuan-tuan dan puan-puan melakukan latihan. Inilah yang mampu saya jelaskan kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk masa ini. Saya nak ceritakan tentang roket, saya nak cerita tentang bulan bintang. Bukan masanya untuk itu semua. Tetapi saya ingin mengajak tuan-tuan dan puan-puan perubahan minda. Bukan melakukan apa-apa perkara pun, hanya melakukan latihan berdasarkan kepada sistem yang dah dibangunkan itu nanti, dah install, ikutlah tu semua. Maka dari situ, subconsciously, tanpa disedari, anak-anak tuan-tuan dan puan-puan dan tuan-tuan dan puan-puan yang melakukan latihan juga akan merasakan perubahan-perubahan. Contohnya Indonesia, anak-anak yang sebelum itu sukar untuk menghafal Al-Quran, apabila melakukan latihan yang kami berikan dalam masa yang sangat cepat. Sebelum itu ambil masa 2 bulan, tak sampai 3 minggu telah dapat menghafal. Ini contoh-contoh yang sangat jelas.
Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya Masa Bayu sekali lagi ingin memohon kerjasama tuan-tuan dan puan-puan untuk sama-sama dapat mengetengahkan teknologi yang telah pun dibangunkan dan saya bangunkan untuk kita semua dapat manfaatnya. Tuan-tuan dapat manfaatnya, anak tuan-tuan dapat manfaatnya, sekalian kita dapat manfaatnya. Dan daripada situ, saya sedang melengkapkan lagi beberapa prosedur-prosedur untuk kita membangunkan pusat teknologi yang akan dapat merubah banyak perkara. Tetapi jika tidak kita lakukan perubahan yang ada pada diri kita, perubahan mental kita, perubahan minda kita, maka apa juga yang datang kepada kita, kita tidak akan mampu memanfaatkannya. Jadi saya bukan nak membawa begitu banyak keilmuan ataupun teknologi kerana ianya tidak akan ada apa-apa makna sekiranya kita tidak bersedia untuk menerimanya. Maka untuk kita menerima apa juga teknologi-teknologi yang akan dapat merubah diri kita dan diri sekeliling kita dan sekalian umat Islam, maka pertama sekali tuan-tuan dan puan-puan, sistem untuk melakukan perubahan. Sampaikan kepada anak-anak, sampaikan kepada jiran-jiran, sampaikan kepada kawan-kawan. InsyaAllah, apa-apa pun, jangan lupa ketentuan itu datang daripada Allah. Namun, usaha itu adalah atas diri kita sendiri. Assalamualaikum, salam sejahtera daripada saya, Masa Bayu.